Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hazrina binti Muhammad dari kumpulan 9 dari kumpulan A yang akan membentangkan tajuk bentuk-bentuk ijaz dalam Al-Quran. Sebagai pendahuluan, bidang ijaz Al-Quran merupakan satu bidang ilmu yang penting untuk membolehkan seseorang itu memahami, menghurai, seterusnya mentafsir tentang sesuatu ilmu yang dibentangkan di dalam Al-Quran. Isi Al-Quran terus dikaji dan diteliti oleh para ilmuwan. Terdapat 26 tempat pelbagai makna dalam penggunaan ijaz dalam Al-Quran. Seterusnya, definisi ijaz Al-Quran. Dari segi etimologi, ijaz berasal dari kata al-jaza yulzi ijazan, iaitu kata kerja transitif yang artinya melemahkan, memperlemah atau menetapkan kelemahan. Dari sisi terminologi, ijaz didefinisikan oleh Mana Khalil Al-Qatan dan Ali Al-Shabuni dalam tulisan Osman. Mana Khalil Al-Qatan mendefinisikan ijaz sebagai menampakkan kebenaran Nabi SAW dalam pengakuan orang lain sebagai seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala bahagian-bahagian ijaz terdiri daripada ijaz al-lughawi, iaitu Al-Quran wujud hingga hari ini dalam bentuk mushaf. Dari segi nahwu, saraf dan balaghah, semuanya begitu indah hingga berjaya memukau banyak hati-hati kepada Islam. Yang kedua, ijaz ilmi. Kemukjizatan ilmiah Quran bukanlah terletak pada pencakupannya tentang teori-teori ilmiah yang selalu baru dalam berubah serta merupakan hasil usaha manusia dalam penelitian dan pengamatan, tetapi ia terletak pada dorongannya untuk berfikir dan menggunakan akal. Seterusnya, ijaz tasyrik. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling memerlukan antara satu sama lain. Al-Quran adalah asas tasyrik yang sempurna dalam menegakkan kehidupan manusia di atas dasar konsep yang paling utama. Al-Quran memberikan pengaruh besar yang dapat mengubah sejarah wajah dunia. Seterusnya, ijaz tarbawi. Ijaz tarbawi terbahagi kepada 3 bahagian. Pertama, segi akidah. Yang kedua, segi syariah. Ketiga, segi akhlak. Manakala ketiga-tiga ini saling berkait rapat. Seterusnya, sejarah ijaz Al-Quran. Sejarah ijaz Al-Quran pada kurun pertama dengan kemunculan kitab Ta'wil Mushkilah Al-Quran oleh Abu Qatainah dan kitab-kitab penundangan Al-Quran menonjol sehingga membawa kepada perbahasan kepada ilmu ijaz Al-Quran ini. Kemudian muncul peranan-peranan yang dibawa melalui tulisan yang jelas seperti Risalah An-Nukat fi Ijaz Al-Quran. Manakala kurun keempat pula muncul kitab ijaz Al-Quran yang bernama Lil Baqilaini oleh Abu Bakar bin Tib, memaparkan balaghah dan keistimewaan bahasanya. Seterusnya kita pergi kepada faedah mempelajari ijaz Al-Quran. Adapun faedah-faedah mempelajari ijaz Al-Quran ini, pertama, membuktikan bahawa Nabi Muhammad SAW yang benar-benar seorang Nabi dan Rasulullah. Kedua, kitab Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga,
menunjukkan kelemahan mutu sastera dan balawahnya kepada manusia. Keempat, menunjukkan kelemahan daya upaya dan keupayaan umat manusia. Yang kelima, dapat membentuk masyarakat yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Dan akhir, membentuk manusia bersifat mahmudah antara satu sama lain. Manakala yang terakhir adalah kesan ijaz Al-Quran dalam Al-Quran. Yang pertama, dapat melembutkan hati dan jiwa umat Islam yang keras dan bercelaru kerana ayat Al-Quran mampu memberi hidayah kepada manusia seperti mana perislaman Sayyidina Umar AS. Bertambah keimanan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan cahaya yang dipancarkan ke dalam hati manusia yang mendalami Al-Quran. Seterusnya, membulatkan hati dan jiwa dalam menegakkan kalimah Allah. Contohnya, kisah Yasir yang sanggup dibunuh demi menegakkan Islam. Dan yang terakhir, reda dengan takdir dan ketentuan Allah ke atas dirinya kerana yakin setiap apa yang telah Allah tentukan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tidak. Yes. Ketik alternatif dia? Ya, dah. Lebih 3, 2, 1 balik.